Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan B akan membuat pembentangan projek akhir nasyid CCB 1012 yang bertemakan perpaduan kaum di Malaysia, kempen sebarkan mesej kesejahteraan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Irsyad bin Muhammad Roslan, nombor matrik 1201420. Seterusnya, Muhammad Syafiq Daniel bin Muhammad Sukri, nombor matrik 1190485. Seterusnya, Muhammad Zofir Zamani bin Muhammad Zamri, nombor matrik 1200519. Seterusnya, Nabil Izzuddin Islam bin Jamalul Rizwan, nombor matrik 1200828. Yang terakhir sekali, Siti Nur Izzati binti Marhalim, nombor matrik 1202468. Apa itu perpaduan kaum? Perpaduan didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatupadukan masyarakat dalam sesebuah negara melalui ideologi negara agar dapat membentuk masyarakat yang mempunyai identiti bersama serta perasaan perpaduan. Penduduk di Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Kumpulan terbesar bagi penduduk di Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Terdapat juga penduduk peribumi orang asli semenanjung Malaysia seperti etnik Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Selain itu, etnik Kadazan Dusun dan Bajau di Sabah, manakala Iban dan juga Bidayo di Sarawak. Cara-cara memupuk keharmonian kaum. Sebenarnya, terdapat banyak cara yang kita dapat aplikasikan untuk memupuk keharmonian kaum ini. Namun begitu, saya telah menyeraikan 3 cara-cara ataupun langkah-langkah yang bagi saya mudah tapi yang paling berkesan untuk kita memastikan kaum kita ni dapat mencapai keharmonian kaum tersebut. Yang pertama adalah dengan meraihkan budaya dan adat dari pelbagai kaum. Contoh meraihkan kepelbagaian budaya dan adat ini adalah dengan membuat cuti umum bagi memberi laluan kepada mereka untuk menyambut hari perayaan tersebut. Contohnya seperti Hari Gawai. Hari Gawai merupakan hari perayaan bagi kaum Dayak di Sarawak bagi menyambut pesta menuai padi. Langkah untuk membuat cuti umum ini adalah langkah yang sangat bijak kerana ini akan menimbulkan rasa ingin tahu, terutama sekali kepada golongan kanak-kanak kerana mereka ingin tahu apa itu Hari Gawai, kenapa cuti. Tindakan ini sekaligus menjurus kepada meraihkan budaya dan adat daripada kaum-kaum yang lain. Langkah yang seterusnya iaitu dengan melakukan aktiviti harian dan sosial bersama. Antara contoh melakukan aktiviti harian dan sosial bersama contohnya dengan bersukan, main badminton, seterusnya dengan bermain permainan video seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Akhir sekali, makan bersama. Namun begitu, pada bab makan bersama ini, terdapat beberapa garis panduan yang kita perlu patuhi, terutamanya terhadap umat Islam, kerana terdapat beberapa garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak yang perlu kita patuhi. Langkah yang terakhir sekali adalah dengan mempromosikan perpaduan kaum. Antara contoh-contoh aktiviti yang mempromosikan perpaduan kaum ini adalah membuat kempen, menganjurkan majlis rumah terbuka bagi hari-hari sambutan seperti sambutan Hari Raya ataupun Tahun Baru Cina. Contoh yang terakhir sekali adalah dengan menghidupkan balik program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara PLKN. Kerana pada pendapat saya, program PLKN ini sebenarnya bagus untuk menerapkan jati diri, semangat cintakan negara dan semangat perpaduan terutama sekali di dalam kalangan remaja. Kelebihan perpaduan kaum. Untuk isu ini, saya telah menyenaraikan 4 kelebihan. Antaranya ialah perpaduan kaum dapat mewujudkan sebuah negara yang aman dan tenteram. Sekiranya tiada berlaku pertelingkahan antara kaum, perkara ini membolehkan pihak kerajaan merancang dan melaksanakan pembangunan dengan lancar untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Bukan itu sahaja, sektor pelancongan juga dapat dimajukan sekiranya tiada pertelingkahan antara kaum dalam tempoh yang lama. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengekalkan kestabilan politik sekiranya berlaku persefahaman antara semua kaum dalam organisasi politik. Bukan itu sahaja, ia juga memberi ruang kepada pihak kerajaan untuk menyalurkan pelbagai projek pembangunan secara berterusan. Perkara ini boleh terjadi sekiranya rakyat pelbagai kaum
saling menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain. Begitu juga dengan organisasi dalam parti politik yang terdiri daripada pelbagai kaum. Di samping itu, perpaduan kaum juga dapat meningkatkan imej negara. Perkara ini dapat dilihat dengan kepelbagaian budaya dan kepelbagaian sambutan perayaan yang diraihkan oleh setiap kaum yang berada di negara ini. Bukan itu saja, keadaan ini juga dapat menarik pelancong asing untuk berkunjung ke negara ini. Kesan daripada itu, perpaduan kaum dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang sejahtera dan bersatu padu di mata dunia gara-gara keunikan yang terdapat di negara ini. Akhir sekali, perpaduan kaum dapat mengelakkan semangat kekitaan dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan sistem apartheid yang mengasingkan kaum kepada beberapa kawasan tertentu. Semangat kekitaan juga perlulah dihapuskan serta-merta kerana ia berbau permusuhan antara kaum. Semangat kekitaan juga dianggap sebagai enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing kerana menggalakkan sifat pentingkan diri dalam hidup bermasyarakat pelbagai kaum. Sekiranya perkara ini dapat dibendung, negara Malaysia akan menjadi contoh yang baik kepada semua negara dalam menyatu padukan kaum daripada latar belakang yang berbeza. Cabaran yang pertama adalah dari segi politik negara. Perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman telah menyukarkan perpaduan kaum. Dunia politik di Malaysia ini tidak pernah lari daripada kontroversi. Hal ini menyebabkan ada segelintir pemimpin politik yang menggunakan sentimen perkauman hanya untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri. Oleh itu, untuk Malaysia ke arah negara yang maju, para pemimpin parti politik perlulah bersikap lebih terbuka dan matang. Hal ini akan menyebabkan perpaduan negara akan menjadi utuh. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa politik negara merupakan salah satu cabaran untuk mengekalkan perpaduan negara. Cabaran seterusnya adalah dari segi sosial golongan muda, di mana terdapat sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sekolah kebangsaan untuk orang Melayu, sekolah jenis kebangsaan untuk orang Cina dan untuk orang India. Pengenalan sistem vernakula ini meninggalkan kesan yang amat buruk kepada remaja di negara ini. Terdapat segelintir para remaja yang masih tidak fasih berbahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa adalah elemen utama untuk berkomunikasi di negara ini. Jika terdapat masyarakat majmuk yang berkumpul di dalam satu majlis sosial dan dapat berkomunikasi dengan baik, maka akan timbul sifat keterbukaan dan toleransi antara satu sama lain. Cabaran terakhir adalah kemudahan media massa dan sosial yang semakin pantas dalam menyampaikan teks atau video telah menunjukkan sisi negatifnya. Terdapat banyak berita palsu dan fitnah berkenaan agama dan perkauman sejak akhir-akhir ini. Setiap individu perlulah bertanggungjawab dalam menyebarkan berita yang benar dan menyelidiki sebelum menyebarkannya. Pihak berkuasa juga perlulah mengambil tindakan yang berat terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu. Dengan ini, tidak akan adanya lagi pemecah belah kaum dan perpaduan kaum di negara ini akan semakin kukuh. Kesimpulan bagi pembentangan video kali ini adalah kita perlulah berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan perpaduan kaum ini demi mengekalkan keamanan negara kita yang tercinta. Semestinya kita tidak mahu peristiwa 13 Mei yang terburuk dalam sejarah Malaysia berulang lagi kerana kecuaian kita dalam menjaga hubungan sesama warga negara Malaysia. Pelbagai cabaran yang bakal dilalui untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Namun, janganlah kita melupakan pula kelebihan jika seluruh bangsa di Malaysia dapat bersatu padu dalam apa jua keadaan. Melibatkan diri dengan aktiviti yang melibatkan penyertaan dari pelbagai kaum membantu kita untuk mengenali setiap budaya yang ada dengan lebih mendalam. Sekaligus, menyemarakkan lagi rasa cinta kita terhadap keunikan pelbagai bangsa ini. Kita tidak boleh sekadar mengharapkan usaha pihak kerajaan dalam menguruskan hal ini kerana ia melibatkan kerjasama dari semua pihak. Jika dalam diri kita sendiri masih ada persepsi negatif terhadap sesuatu kaum, maka tidak mustahil yang kita akan menyebarkan kebencian tersebut terhadap orang sekeliling tanpa kita sedar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.